Ahli Parlimen diseru latih diri beri ucapan yang membina negara. Percaturan politik sebabkan adun Selat Kelang terpaksa beralih sokongan. Kerajaan tak berhasrat tutup TikTok. Saifuddin jangka lebih ramai lagi pemimpin PN akan sertai PKR. Sanusi dipersalahkan gaji kaki tangan tertunggak 9 bulan. PAS persoal KEB Mesra Bumiputra atau sekadar wayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 13 Mac 2024 bersamaan 2 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Mana-mana pihak daripada sebarang parti politik di negara ini diharapkan agar sentiasa melatih diri mereka dengan sikap keterbukaan. Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus menyifatkan kebenaran perlu diletakkan lebih tinggi berbanding dengan kepentingan parti politik. Kata beliau, apabila sedang bernegara iaitu dalam sidang parlimen, fikirkan ucapan-ucapan yang boleh membina negara dan pada masa yang sama membantu jemaah menteri menjalankan tugas mereka. Katanya dalam program Ruang Bicara Bernama TV malam tadi, ucapan-ucapan membina itu diucapkan agar barisan menteri mendapat idea baharu daripada pihak pembangkang, dan apabila pembangkang memberi idea yang baik, maka negara kita juga akan jadi lebih baik. Bekas ahli Parlimen Hulu Langat itu turut mengingatkan kepada semua agar mengawal diri apabila mempunyai pandangan yang berbeza. Beliau berkata lagi, seperti mana titah Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang sentiasa memberikan nasihat dan teguran supaya menerapkan nilai perpaduan dan membina negara. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari bukanlah dengan niat mahu mengkhianati parti susulan putusannya memberikan sokongan kepada Amiruddin Syari selaku Menteri Besar Selangor pada minggu lalu. Sebaliknya, kata bekas pengerusi Bersatu Selangor itu, beliau bertindak sedemikian kerana terpaksa disebabkan oleh pelbagai perkembangan semasa yang berlaku. Beliau berkata percaturan politik dalam Bersatu ini membuatkan beliau rasa diketepikan. Dakwa beliau mereka tidak mendengar dan tidak peduli dengan apa yang beliau katakan mendorong beliau memutuskan tindakan sedemikian. Semalam, seorang pemimpin PAS membidas Abdul Rashid kerana mengambil langkah sendiri dengan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Selangor. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata kerajaan tidak berhasrat menutup operasi pengendali media sosial TikTok termasuk syarikat media sosial yang lain. Kata beliau, kerajaan berusaha untuk sesuaikan undang-undang yang lebih sesuai dengan keperluan sekarang. Beliau juga akui ini akan dapat membantu ekonomi negara dan rakyat untuk meraih manfaat daripada penggunaan platform ini. Fahmi berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan oleh On Abu Bakar yang bertanya sama ada kerajaan akan meneruti langkah negara lain yang menutup operasi TikTok kerana dikatakan memberi mudarat. Pun begitu, dia mengakui terdapat negara lain yang membuat sekatan kepada platform media sosial tertentu seperti di India yang menyekat penggunaan TikTok sejak 6 tahun lalu. Katanya begitu juga China yang tidak membenarkan TikTok beroperasi tetapi menggantikannya dengan aplikasi serupa iaitu Douyin. Lebih ramai individu berstatus profil tinggi daripada Perikatan Nasional akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR. Itulah ramalan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail. Katanya pihaknya ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Bagaimanapun, Saifuddin menegaskan bahawa PKR tidak menggunakan apa-apa elemen seperti memujuk, mengumpan atau mengugut. Sebaliknya, katanya adalah lebih bernilai keanggotaan parti jika ia pilihan sendiri.
Mengulas lanjut, Saifuddin berkata PKR membuat beberapa ketetapan sekiranya yang memohon dan meminta untuk diterima terdiri daripada mereka yang berpengaruh. Semalam, bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Na'man berkata, lebih ramai pemimpin dan ahli perintis parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Anak syarikat kepada Perbadanan Menteri Besar iaitu Kedah Agro Holdings Berhad didakwa tidak membayar tunggakan gaji kaki tangan selama 9 bulan. Perkara itu didedahkan salah seorang kaki tangan anak syarikat tersebut kepada aktivis politik yang juga Ketua Penerangan Siswa Keadilan, Wan Hadi. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor tidak dapat mengelak dari dikaitkan kerana syarikat GLC tersebut dikatakan berada di bawah kendaliannya. Berdasarkan mesej tular dipercayai dari kaki tangan syarikat tersebut, individu itu mendakwa surat telah pun dihantar kepada Sanusi mengenai tunggakan gaji mereka, namun tiada keputusan yang diperoleh. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chi Kiong berkata, notis tersebut telah dihantar kepada syarikat tersebut pada Januari lepas. Menurutnya, siasatan mendapati syarikat tersebut didapati tidak membayar gaji pekerja sejak September tahun lepas dan perkara itu menyalahi Seksyen 19 Akta Kerja. Katanya lagi, seramai 24 pekerja dalam syarikat tersebut yang tidak dibayar gaji dan tiada tempoh tetap diberikan kepada syarikat itu yang memaklumkan mereka akan mengadakan mesyuarat dengan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor pada Rabu. PAS mempersoalkan hala tuju Kongres Ekonomi Bumiputra KEB Madani yang dilaksanakan Kerajaan Perpaduan sama ada mesra Bumiputra atau hanya sekadar wayang untuk meraih semula sokongan kumpulan itu. Ketua Penerangannya Ahmad Fadli Syari berkata, perkara tersebut boleh dinilai melalui dasar-dasar yang dilakukan sebelum ini seperti kes bayaran royalti hasil petroleum dua negeri di Pantai Timur. Pada 7 Mac lalu, kerajaan mengumumkan akan melancarkan pelan jangka panjang Bumiputra untuk tempoh 10 tahun akan datang yang lebih segar dan inklusif pada Jun depan dalam usaha melonjakkan sosioekonomi Bumiputra menerusi pelbagai bidang dan sektor. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, input cadangan dan pandangan hasil KEB 2024 akan dicerakinkan dan diterjemahkan ke dalam hala tuju baharu pemerkasaan Bumiputra ini. Ahmad Fadli turut mendakwa peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang yang kesemuanya Bumiputra turut disekat melainkan jika memenuhi syarat politik yang ditetapkan. Kata beliau, cadangan kerajaan dalam hal pemansuhan pencen bagi penjawat awam baharu juga dilihat tidak mesra Bumiputra kerana majoriti penjawat awam adalah orang Melayu. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.